أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukur pada Allah kita dapat terus diberi peluang untuk kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhubung macam mana? Selalulah kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, maknanya kalau tak nak diganggu jin, tak nak ganggu syaitan, banyak-banyak baca Quran. Ya. Jangan tunggu kena rasuk dulu Ustaz. Saya rasa beratlah badan saya, tak boleh nak bangun, nak semayang malas, nak bangun malas-malas. Mungkin banyak kerana ganggu jin, syaitan sebagainya. Banyak baca Quran. Sebab tu Nabi sifatkan rumah yang tak dibaca Quran seperti kubur. Seperti kubur. Sebab apa tak dibaca Quran? Banyak syaitan kat dalam tu. Tapi bila dibaca Al-Quran, syaitan tidak akan ada. Nak khususkan lagi surah Al-Baqarah pula. Betul. Maka kita jangan tunggu kena rasuk dulu. Jangan tunggu kena datang dulu. Kita uruskan risiko dulu. Baca Quran siap-siap. Jangan tunggu nak kena rasuk, dah susah kan, dah berat, dah macam-macam, baru nak baca Quran. Jadi parah sikitlah dia punya usaha tu. Jadi kita sentiasa baca Al-Quran. Tadi pun ada sebut, alhamdulillah Al-Quran bergema dalam rumah saya dengan My Quran Time. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidur pun ada Quran yang menghantarkan kita tidur. Kalau kita main dengan banyak nyanyian yang melelaikan, hati kita akan lalai dengan Al-Quran, insya-Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sama-sama melihat kepada apakah yang akan kita dalami pada hari ini. Pada halaman 175 kita lihat sinopsis halaman ini. Bermula daripada ayat 188, insya-Allah kita akan tengok ya kepada segala sesuatu yang berada pada kekuasaan Allah, ilmu ghaib hanya Dia yang mengetahui, serta hakikat risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan melihat kepada ayat 189 hingga 193 mengingatkan tentang penciptaan pertama Adam dan Hawa, perintah untuk bertauhid, mengikut kepada panduan Al-Quran dan larangan untuk melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sehingga ayat 193. Dan kemudian kita teruskan dengan ayat 194 hingga 195, realiti patung-patung dan berhala yang disembah yang menjadi godaan iblis kepada umat manusia, yang ingin sama-sama kita faham dan kita elakkan daripada terjebak kepada diri dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا
نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون صدق الله العظيم. Kita lihat pada resolusi yang kita perlu ambil tindakan pada hari ini. Kita perhatikan
Selalu memohon kepada Allah yang Maha mengetahui dalam urusan harian kita. Jangan mohon kepada kubur, kepada orang-orang manusia kerana mereka semua adalah hamba. Yang kedua, memohon agar dikurniakan anak soleh dan tidak menjadikannya sumber syirik selepas itu. Dan yang ketiga, jangan memohon kepada hamba tetapi utamakan Allah yang Maha berkuasa. Allah, la ilaha illallah. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Nafa'a, memberi manfaat, 50 kali disebut di dalam Al-Quran. Ini menceritakan bahawa sebenarnya Nabi Muhammad tidak boleh memberi sedikit pun manfaat pada dirinya kecuali dengan izin daripada Allah. Jadi jangan percaya pada orang yang boleh memberi manfaat besar, membantu kita, padahal sebenar hakikatnya daripada Allah. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, kita nak ambil sikit contoh tajwid pada hari ini. Sudah pastinya berkenaan dengan huruf-huruf ikhfa hakiki. Kita nak tahu bagaimana hakikat al-ikhfa itu sendiri. Hari ini huruf ke-6 daripada 15 huruf ikhfa, iaitu huruf zai. Huruf zai. Zai, huruf yang kuat sedikit daripada zal. Huruf zai kerana dia ada sifat yang menjadikan dia kuat, itu sifat safir. Pertama sekali kita faham dulu makhraj zai di mana hujung lidah ini menekan di belakang gigi. Safhah dakhiliyah, di belakang gigi bawah tadi. Maka maknanya antara gigi atas dan gigi bawah ini, apabila dia menyebut ini, hujung lidah menekan di belakang gigi. So, sebagaimana biasa, ikhfa ini huruf sebelum daripada nun mati itu, kalau contoh hari ini munzalin, selepas kita menyebut mim itu, kita terus menyediakan, kita bersedia mengantarkan daripada lepas mim tu nak pergi dekat kepada makhraj huruf zai, salah satu daripada huruf ikhfa. Maknanya menyembunyikan nun itu, nun mati itu di sisi huruf zai. Zai di mana? Hujung lidah di belakang gigi bawah tadi. Maknanya tinggal lagi jangan kita sentuh kuat, jangan menekan kuat sahaja. Kita hanya standby dekat situ. Pergi dekat qarib pada makhraj zai tadi. Maknanya macam mana caranya? Hakadha muz. Jadi bila kita nak tekan zai tu dah dekat. Okey. Muzalin. Contoh kedua daripada nun mati bertemu dengan zai pada dua kalimah, mazakkaha. Dan yang ketiga contoh daripada tanwin yang bertemu dengan zai, sa'idan zalaqa. Itu contoh daripada ikhfa hakiki pada huruf zai, huruf yang yang ke-6 dah daripada 15 huruf ikhfa. Mudah-mudahan satu persatu kita belajar. Selepas habis daripada 15 huruf ikhfa, kita akan belajar melihat pula ini kaedah cara nak mengenal bacaan ikhfa dan praktikalnya. Macam mana nun bertemu dengan zai, caranya bagaimana saya sebut tadi, kita menyembunyikan nun mati itu, makhraj nun di sisi huruf zai, kemudian kekalkan nun tu pada gunnah di hidung. Adapun kaedah yang kedua nanti kita nak belajar macam mana kita nak mengenal ikhfa pada disebut sebagai apa, cara penulisan, cara tanda-tanda ataupun dhabtul mashaf, dhab pada ilmu dhab, tanda-tanda ini untuk kita kenal, oh kalau tanda ini adalah bacaan ikhfa, kena dengung. Itu selepas habis 15 kita praktikal dulu kaedah ini, kita hadam dulu kaedah ni sebelum kita melihat kaedah kedua, cara nak kenal hukum itu menerusi dhab ataupun kita kata tanda-tanda yang telah dibuat oleh para ulama, insya-Allah.